hampir 12.000 USD daripada seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada anda di luar sana konco-koncoku. Welcome to my channel. Terima kasih kerana klik video ini untuk mengetahui cerita apa yang saya akan sampaikan pada minggu ini dan minggu-minggu yang akan datang. Bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, turn on your notification untuk mengembangkan lagi channel saya ni, okay? So minggu ni saya ingin ceritakan kepada korang semua antara pembunuh bersiri yang terkaya, even though dorang di dalam penjara, guys. So jump into the deep, guys. Di Amerika Syarikat kan guys, ada satu undang-undang yang dipanggil Son of Sam, di mana para penjenayah ataupun penghuni di dalam penjara tidak dibenarkan untuk menjual ataupun berjual beli dengan orang luar. Yalah, kalau korang tahu, ramai orang di dalam penjara akan membuat kraft tangan, lukisan, novel dan bermacam-macam lagi. Tetapi undang-undang tu pun sebenarnya tidak dapat mengawal penjenayah ataupun panduan di dalam penjara itu sendiri. Sebab ada di antara mereka yang still dapat duit dan juga income daripada orang ramai, guys, tanpa diketahui. John Wayne Gacy antaranya, iaitu penjenayah yang pertama. Sebenarnya kisah John Wayne Gacy ni saya pernah bawa sebelum ni, so please tengok balik video-video saya yang lepas. Merupakan penjenayah bersiri dan juga perogol dan bunuh sekurang-kurangnya 33 orang remaja dan lelaki muda, guys, antara tahun 1972 sehinggalah 1978 yang berlaku di Chicago. So saya ringkaskanlah, penampilannya ni seperti badut tau. Dan dia ada satu gelaran yang dipanggil Pogo the Clown. So kalau korang nak tengok lagi ataupun dengar kisah ni, korang tekan link di atas. Secara ringkasnya dia diinspirasikan dari filem It. Kalau korang pernah tengok, penjenayah yang berwatakan seperti badut. So semasa di penjara, dia mula melukis beberapa ataupun banyak karya hasil lukisannya yang menampilkan badut sebagai watak utama. Kononnya badut tu dialah yang objektifnya sebenarnya dia berniat untuk menghiburkan hati orang ramai. Sehinggalah pada tahun 1985 dia dibenarkan untuk menjual hasil karyanya, dan dia telah berjaya menjual sebanyak 19 hasil karya. Dan lain-lain hasil karyanya telah dilelongkan mengutip dana antara 200 USD sehinggalah 20.000 USD, guys, setiap satu. Dan setelah pelaksanaan hukuman mati terhadap si John ni pada tahun 1994, baki daripada hasil karyanya telah dilelongkan, dan terdapat 2 orang lelaki telah membeli 25 hasil karya John ni dan membakar ke semua lukisan tu. Korang pelik kan? Dia beli dan dia bakar je macam tu, tapi dia sanggup bayar. Tujuannya adalah ingin menunjukkan protes ataupun memadamkan memori John ni terhadap keluarga-keluarga yang telah menjadi mangsa terhadap keganasan John. Richard Speck merupakan seorang penjenayah yang melakukan pembunuhan, merogol dan menyiksa mangsa-mangsanya. Lebih kurang 8 orang pelajar kejururawatan yang berada di Chicago pada tahun 1966. Dan dia ni disabitkan kesalahan dan juga dikenakan hukuman gantung, guys. Tapi sebaliknya, hukuman tu telah ditukar menjadi penjara seumur hidup. Lain pula kisahnya dengan Richard ni, sebab dia bukan pelukis ataupun pembuat arca, pembuat novel di dalam penjara, tetapi dia merupakan seorang yang tolong menjual barang-barang tersebut ataupun mempromo kepada pelawat-pelawat di sekitar penjara. Dan hasil daripada tu, dia mendapat wang saku kira-kira $500, guys. Kau bayangkanlah kalau beberapa tahun tu, kurang darab je lah berapa kan. Sedangkan mereka dalam penjara tidak memerlukan banyak duit pun. Jeffrey Dahmer juga merupakan salah satu kes jenayah yang saya pernah ulas sebelum ni. Sama juga, cuma bezanya dia ni banyak melakukan jenayah pembunuhan yang melibatkan nekrofilia dan juga kanibalism. Serta guys, dia ni gemar untuk mengawetkan mayat. Menurut New York Times,
semasa Jeffrey ni dalam penjara, dia ni kan menjual hasil seninya di mana dia menulis novel kalau saya tidak silap lah. Dan dia telah menerima wang saku yang datangnya daripada peminat-peminat dari seluruh dunia menghantar daripada surat pos. Dan secara keseluruhan, Jeffrey dianggarkan menerima hampir 12,000 USD daripada seluruh dunia. Tidak cukup dengan itu guys, Jeffrey ni mendapat wang saku 2 sen setiap jam kerana membuat kerja membersihkan gym di dalam penjara. Pada Januari 1994, rekod penjara mencatat aset Jeffrey ni setinggi 4,200 plus yang digunakan bagi mengorder lah barang-barangnya. Tak kira lah daripada majalah, daripada surat khabar, daripada social media tiada waktu tu, katalog, komik dan bermacam-macam lagi. David Berkowitz menerima hukuman penjara 6 kali seumur hidup. Dan ada kabar angin menyatakan yang bahawasanya dia menerima tawaran sejumlah wang yang besar untuk menceritakan hal ehwal kehidupannya di dalam satu filem. Tetapi malangnya tawaran tersebut telah ditolak. Dan selepas beberapa tahun selepas itu, David telah membangunkan sebuah memoir dengan bantuan Christian Evangelist. Dan semasa dalam penjara tu, kalau saya tidak silaplah, dia convert ke agama Kristian dan juga menghasilkan satu buku ataupun novel yang sangat popular. Namun guys, dia tidak mendapat sebarang bayaran daripada hasil karyanya sendiri, yang kalau diikutkan memang banyak. Charles Manson, para banduan sebenarnya tiada akses untuk internet ataupun komputer ataupun mana-mana sahaja. So macam Charles ni, dia hanya bergantung pada gajinya yang sebanyak 35 US setiap bulan di dalam penjara. Namun The Fortune telah melaporkan yang dia telah berjaya meraih pendapatan yang sangat lumayan hasil daripada jualan cenderamata yang dibuatnya sendiri, dan kebanyakannya melalui t-shirt dan juga desain daripada dia sendiri guys. Yang penting ada satu landmark yang akan dia letak di dalam t-shirt tu, iaitu perkataan Charles Don't Serve. Dan setiap baju t-shirt tu dijual pada harga 17 USD dan dia mendapat 10 sen daripada harga tersebut. Dan ya, itulah antara penjenayah-penjenayah yang mendapat keuntungan walaupun di dalam penjara. So apa pula pendapat korang di luar sana, ataupun korang ada kes-kes yang ingin disampaikan, yang ingin saya utarakan, ataupun korang nak kongsi bersama, just komen di bawah ataupun direct DM di Instagram ataupun Facebook yang linknya saya letak di bagian description. Sehingga berjumpa lagi untuk next video. Jaga diri, jaga akhlak. Assalamualaikum. Hantar memang.